Faizal, saya tak sabar nak kongsikan pelbagai paparan menarik untuk penonton kita pada minggu ini. Dan yang pastinya rancangan Fikir untuk kali ini akan mengenengahkan individu-individu yang mampu memberi inspirasi kepada kita semua. Jadi teruskan bersama kami dalam rancangan Fikir, Fokus, Inspirasi karisma, dan R untuk remaja. Nadia, awak tahu tak? Idola kita pada minggu ini memang cukup dikenali kerana kehebatannya berpidato. Dan beliau juga cukup komited dalam memperjuangkan suara belia di negara kita. Dan beliau ni baru saja berusia 27 tahun tetapi telah diangkat untuk menjadi pengerusi eksekutif dan penasihat Malaysia di Junior World Entrepreneurship Forum Malaysia. Dan beliau juga cukup komited berkongsi pengalaman dalam usaha nak melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang berjaya di peringkat global. Dan beliau yang kita maksudkan ialah saudara Michael Teo yang juga salah seorang duta di I Am For You. Jom kita saksikan. I am for you, I am for you, I am for you, yeah. Hello semua, nama saya Michael Teo dan hari ini saya akan bakar semangat remaja. Negara yang tercinta, sentiasa denganmu demi satu Malaysia. Now this incident occurred when I was 15 years old and it's a very significant incident in my life. Sebab banyak remaja dia mengalami isu macam Michael, dia kurang confidence, kena bully kat sekolah. But during that day, I thought I'm going to prove the world wrong because I get bullied by being isolated. I get bullied because people didn't want to work with me because they assume I was lame. Macam satu inspirasi untuk saya dan saya harap semua remaja juga. I knew I couldn't run, but I was going to run anyway. And like any Cinderella story, I ran. Memang cukup menginspirasikan saya sebab saya pun orang Malaysia dan saya pun pergi sekolah macam dia. I took 2 steps and then my knee got dislocated after I fell. Dan ada seorang, beliau telah turun dan beliau menanyakan kepada saya yang dalam kesakitan, Michael, adakah kakimu sakit? Pada masa itu saya rasa apa jenis soalan tersebut kan? And I remembered answering him, what do you think? Dan beliau menjawab, tentulah amat sakit sekali. So pada masa itu saya memegang kepada prinsip hidup saya yang saya pegang sehingga hari ini dan saya akan pegang untuk semua hidup, iaitu kalau kita nak menjadi seorang manusia yang meaningful, kita harus bergiat untuk mencipta peluang buat diri kita dan kita harus bergiat mencipta peluang untuk orang di sekeliling kita. Janganlah kita memberikan alasan untuk tunggu supaya peluang tersebut muncul di hadapan muka kita. Itulah prinsip saya. Salah satu karakteristik unik yang saya belajar dari Michael, dia memang tak mementingkan diri sendiri. Dia memang bagi kredit kepada yang tim, kepada semua orang. Dia tahu dia nak pergi ke mana. Dia tahu macam mana nak pergi ke sana. Jadi saya rasa itu sangat istimewa sebab jaranglah diorang tahu ke mana dia nak pergi dan macam mana dia nak pergi sana. Michael sebagai abang saya, dia macam inspirasi saya lah. Dia berfikiran positif. Jadi semua orang akan macam inspired dari dia. Oleh itu dia juga serve sebagai satu inspirasi kepada orang muda. Saya ingin mencetuskan inspirasi kepada sebanyak orang yang boleh, di mana saya percaya dari segi bakat pemuda-pemudi kita sekarang, kita boleh menonjolkan lebih banyak kebaikan, lebih banyak idea, lebih banyak aktiviti yang boleh memajukan masyarakat kita di Malaysia dan kita dapat berkongsi kebaikan tersebut dengan masyarakat dunia. And oftentimes I hear things like, I can't be like you. I can't be like Mark Zuckerberg. I can't be like Tony Fernandez. That is why I gave up. Pada tahun 2010,
saya telah terserampaklah satu email yang dikirimkan kepada saya dari UK, dan email ini adalah satu jemputan untuk menyertai sebuah pertandingan keusahawanan global sedunia. Terdapat 45,000 orang dari 168 buah negara yang telah menyertai pertandingan tersebut. Apa yang terlintas dalam fikiran saya adalah, if we try, there is nothing to lose. If we don't try at all, we have lost everything. Dan alangkah terperanjatnya apabila saya telah dipilih sebagai pemenang global dan idea-idea saya kini harus ditune untuk mewakili idea-idea golongan belia dari serata dunia. Dia menunjukkan bahawa kita ni standing dengan orang-orang lain di dunia, dan tidak ada cacat celanya sistem pendidikan Malaysia ataupun cara kita membina pembina belia. Kejayaan tidak semestinya sukar sangat hari ini untuk dikecapi oleh golongan remaja. Mereka harus bekerja keraslah. Mereka harus melalui proses simulasi atau coaching. Sekarang terdapat banyak ahli-ahli korporat yang banyak melaborkan sumber, meningkatkan lagi prestasi golongan belia kita. Persoalannya sekarang adalah golongan belia melihat tak peluang-peluang ini, dan adakah minda mereka terbuka untuk mereka mengambil peluang ini. I call upon both new and old media to showcase best practices, role models for the development of our respective nations and also for our world. Hopefully, both the new and old media can showcase all of you, one young world comrades here today, leaders of tomorrow. Michael Teo, everybody. Big round of applause for Michael. Everyone. So sebagai seorang ikon yang diberikan mandat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari IM4U, saya telah banyak melaburkan masa untuk membimbing lebih banyak ikon dilahirkan lagi. Dan kalau belia kita masih komplain tak ada peluang, saya rasa masalahnya adalah mereka tidak mengambil inisiatif untuk pertama mencari sumber-sumber ini, yang kedua to take action, mengambil tindakan. Apabila mereka diberikan peluang ini, persoalan yang akan terlintas dalam minda mereka adalah adakah mereka berani untuk mengambil peluang tersebut. Ini actually kali pertama saya jumpa dengan dia. Saya tak pernah dengar pasal dia sebelum ni. So memang saya tak tahu apa nak expect. Dan dia dah pergi achieve a lot in his life. So memang saya rasa macam bagus. Michael pun telah berucap di pentas dunia dah. So, saya harap dia boleh bawa yang lebih banyak remaja dari mana-mana tempat di Malaysia dan menjadi macam dia. Satu nasihatlah kepada golongan pelajar supaya mereka tidak mudah patah semangat adalah supaya fokus dalam menangani masalah mereka pada keadaan tersebut, pada masa tersebut, ya. Being in the current time, how do you solve the challenges? Dan saya rasa juga adalah amat penting bagi belia fokus dalam mencapai objektif yang telah mereka inginkan. Ya, itu amat penting. Kalau mereka fokus, kalau mereka determined, I'm sure that their spirit, especially our Malaysian spirit, won't be easily broken. Nadia, awak kenal tak siapa Avicenna? Avicenna? Siapa tu? Pakar perubatan Islam yang terkenal tu. Saya tak kenal. Ibn Sina? Ibn Sina baru saya kenal. Kalau tak silap saya, Ibn Sina tu adalah seorang tokoh perubatan dalam Islam. Betul tu. Dan Avicenna adalah nama panggilan beliau untuk masyarakat barat. Dan oleh kerana kehebatan beliau dalam dunia perubatan, banyak gelaran yang diberikan. Antaranya ialah Doktor Raja Diraja. Yang kedua adalah Raja Ubat. Dan yang paling tertinggi adalah Zenith, iaitu puncak tertinggi untuk dunia perubatan. Wow, menakjubkan ya. Betul tu. Jadi apa pula kaitan dengan ikon kita minggu ini? Dan kalau nak tahu apa kaitannya, jom sama-sama kita saksikan. Hai, nama saya Nina. Saya adalah seorang pelajar sains perubatan di PKOM.
Sebelum saya masuk ke PIKOM, saya punya kelayakan tu tidaklah hebat macam student-student lain, macam straight A semua tu. Tapi sekadar kata cukuplah 7 kredit. Untuk ambil medical science dan PCOMS, kita minimum 3 kredit di mana salah satunya kena subjek sains lah. Dan dekat sini kita buka peluang kepada sesiapa yang tak ambil bidang sains tapi dia ada subjek sains yang asas. So kalau kredit boleh masuk lah. Masa habis SPM dulu saya memang terkir nak sambung medik, memang nak jadi doktor. Lagipun mak saya pun support semua kan. UPU pun tak dapat. Jadi mak kata why not kita try PCOMS. Setakat ini Kolej PIKOM dalam peringkat untuk menaikkan lagi taraf. InsyaAllah pada tahun 2014 kita akan dinaikkan taraf kepada University College dan segala pengurusan yang dijalankan di sini adalah untuk membantu anak-anak yang kita rasa memerlukan bantuan dari kita dari segi pendidikan tinggi, terutama sekali kepada anak-anak dari golongan berpendapatan rendah dan jadi dari kumpulan asnaf. Dekat Malaysia ni memang peluang untuk remaja kita tu sangat besar. Even kalau dia tak berjaya dalam SPM, dia still boleh ambil ujian ulangan dan kalau cukup syarat-syarat untuk memasuki sesebuah kolej tu dia boleh masuk lah. Dan dekat kolej pun memang kita bukan bagi yang kita kata ala kadar lah. Kalau boleh kita nak lahirkan student yang betul-betul cemerlang bukan sahaja dari segi akademik bahkan sasiah diri lah. Macam MS, kita fully kuliah. Kita kuliah, bila kita kuliah tu kita ada lab. Okay, dari segi lab, tak semua subjek tu ada lab. Tapi bila lab tu, kita cuba applykan lah apa yang kita belajar tu, kita applykan dalam teori, kita applykan dalam practically. Jadi kita macam apa kita belajar tu, okay, kalau kita tak study dulu macam mana kita nak tahu benda tu, something kita tengok pun kita tak tahu kan, no idea. So kita macam MS kita macam saya melepas kita banyak bermain dengan bakteria. Jadi kita kenal bakteria tu shape dia macam mana, bentuk dia macam mana. Jadi bila kita tengok bawah mikroskop in real, kita tengok dengan mata kita baru wah macam ni, macam ni. So kita tahu benda tu ada dalam sekeliling kita rupanya. Medical science ni kita panggil sebagai satu diploma asas di mana kita tak hadkan keupayaan student lah. Maksudnya student boleh pilih kalau dia minat bahagian lab, dia boleh fokus kepada lab. Kalau dia minat bahagian research, dia boleh pergi ke research. Dan kalau dia minat bahagian industri, dia boleh pergi ke bahagian industri lah. Belajar medical science, kita belajar cara kita nak buat ABO grouping. Contohnya macam tengok jenis darah. Kita kaji darah, penyakit-penyakit. Kita belajar pasal kanser, macam mana nak tengok bawah mikroskop, macam mana bentuk darah tu semua. Selain tu, kita belajar juga pasal bakteria. Kita tengok benda-benda kecil, benda-benda kita tak boleh tengok secara mata kasar. Kita tengok bawah mikroskop, kita kaji bakteria tu jenis apa dalam badan kita. Selain tu, kami belajar juga pasal ubat, nak treat patient, pasal medical emergency, semua kita belajar. Jadi kita tak skop kepada satu, kita tak fokuskan kepada satu. So nanti bila let's say macam kita belajar tu semua, jadi dari situ minat kita akan dipupuk tau. Kita minat mana, so nanti next further kita boleh sambung degree mana-mana kita nak lah. Tak semestinya kepada perubatan-perubatan saja. Mungkin kita boleh continue kepada contoh macam fisioterapi, kita minat farmasi, kita pergi farmasi, yang macam tu. Dia punya kunci-kunci hidup dia, dia akan selalu terapkan pada kawan-kawan dia. Dia akan tunjuk macam mana dia akan bagi nasihat. Diri dia sendiri dah kita boleh gambarkan yang dia tu seorang macam mana. Kalau event ada group punya assignment, dia akan jadi macam pencetus idea lah. Dia kira main idea dalam tu. Lepas tu dia akan gabung dengan idea-idea orang lain untuk buatkan kerja kita tu jadi kreatif. Kalau dalam makmal pun, kalau saya tak tahu sesuatu barang tu, saya akan tanya dia. Dia memang akan tahulah sebab dia banyak buat research pasal barang-barang yang dalam makmal, objek-objek yang kita kena gunakan, cecair ke apa ke. Memang dia lebih lah dalam benda tu. Memang dia lebih tahu, lebih arif lah. Kita minat, kita akan usaha untuk something. Bila kita dah dapat something tu, okay, kita akan fikir, ilmu ni saya perlu kongsi. Jadi kita cuba menyumbangkan pula kepada, kalau tak masyarakat, sebelum masyarakat kita buat kepada family kita dulu. Selepas tu kita cuba menyumbangkan kepada masyarakat. Dah sampai masyarakat, jadi mungkin kita akan pergi kepada negara pula. Daripada semester pertama sehinggalah semester ketiga, prestasi akademik dia memang sangat memberangsangkan. Dan dari segi penglibatan dengan aktiviti kolej, dari segi khidmat masyarakat dia memang sangat bagus. So tinggal lagi 3 semester, so saya harap dia boleh gunakan sebaik mungkin peluang yang ada untuk jadikan dia seorang
seorang pelajar, seorang graduan yang betul-betul berkualiti lah, bukan setakat dari segi prestasi akademik, bahkan boleh menyumbang kepada masyarakat luar. Pertama sekali, kalau apa-apa pun kita buat, kita kena minat. Yang penting bila kita minat, datangnya usaha. Bila kita usaha, kita akan dapat something yang kita suka tu, kita nak tu. Jadi kalau macam kita belajar something kita tak minat, tak ada interest, nothing. So kita belajar pun macam sia-sia, buang masa, buang duit, buang tenaga kan. Jadi sebelum nak orang kata tu further kepada sesuatu bidang tu, kita kena explore dulu. Try research, tanya kita nak further mana semua. Kalau kita minat something tu, okey, kita suka benda tu, jadikan dia reality. Faizal, saya dengar 2 hari lepas awak ada pergi ke rumah kasih Harmoni. Ya Nadia, dan saya berkesempatan untuk melihat sendiri usaha gigih seorang sukarelawan remaja di sana. Dan saya juga dengar beliau jadi pemandu untuk ambil dan hantar pelajar di rumah kasih Harmoni ni pergi dan balik sekolah setiap hari. Betul tu. Dan kerjanya bermula seawal 5 pagi dan akan berakhir pada waktu petang. Dan beliau juga bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak yatim dan anak-anak asnaf di sana. Tak penat ke? Mestilah penat Nadia. Manusia biasa. Rasanya kepenatan itu lebih daripada Nadia bayangkan. Tetapi kerja sebegini akan menjadi ringan sekiranya dilakukan dengan ikhlas. Betul tu Faizal. Baiklah, jom kita saksikan kisah selanjutnya selepas ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Bukhari bin Zahari. Saya sukarelawan di Rumah Kasih Harmoni. Perlibatan awal saya mula-mula sebagai seorang juru gambar, hanya mengambil gambar aktiviti dan gambar-gambar sosial diorang lah. Dan lepas dari satu peringkat pula, saya sering jadi driver untuk membawa diorang ke majlis-majlis jemputan-jemputan. Dan pada waktu sekarang ni, saya bertukar menjadi warden, driver dan fotografer lah. Di masa dia nak buat ni, saya ragu-ragu juga. Sebab kalau saya seusia dia tak macam ni, kan. Tapi alhamdulillah lah dia boleh buat. Jadi saya kagum kat situ lah. Saya pun tak boleh buat tapi dia boleh buat lah. Jadi macam mana dia dapat kekuatan, kesabaran, ketabahan tu semua tu tabik kat situ lah, kan. Seorang budak macam tu kan. Ahmad Bukhari ni anak saya nombor 2. Dia memang watak dia pada kecil sampailah dia remaja sekarang ni. Dia memang jenis seorang anak yang taat. Itulah saya pun amat bersyukurlah sebab dia pun nak juga ikut benda yang baik kan. Kerana remaja sekarang memanglah kan kita tahu dengan dunia IT sekarang apa semua. Jadi benda-benda tu dia tak mempengaruhi dia lah. Jadi dia dapat bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Latar belakang pendidikan dia sebenarnya yang mempengaruhi dia. Dia memang baguslah. Dia daripada kecil dah dididik supaya ingat Tuhan. Itu yang utama. Memang kalau dunia ni memang nombor 10 lah, bukan nombor 2 lagi. Dia dididik daripada kecil untuk membantu orang, membantu anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim. Sebab mak ayah dia pun sebagai pelapis kepada Muhammad. Jadi dia sebagai anak memang membantu lah. Dia pun membesar bersama dengan saya macam tu lah. Saya pun bila lepas kahwin duduk. Kalau di situ tadika, kat situ lah rumah saya. Sediakan satu bilik, situ je lah. Yang lain tu semua ruang kelas, ruang tadika. Jadi dia punya pembesaran pada kecil sampailah dia kahwin dah suasana tu. Jadi bagi dia tak ada macam tu. Wah, nak cari rumah ke. Tak adalah macam tu. Sekadar ada tempat berteduh tu. Okeylah. Sekarang ni saya sedang menunggu seorang rakan remaja kita yang berkhidmat secara sukarela di Rumah Amal Kasih Harmoni. Dia kata nak jemput saya ni. Tapi tak tahulah datang apa Oh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Faizal. Sila naik, jom. Rutin saya daripada awal bangun pagi tu bangun dalam pukul 5 paling lewat. Waktu tu bersiapkan diri, diawali dengan
persiapan untuk sembahyang dengan tahajud apa semua. Dan bersembahyang subuh. Lepas daripada sembahyang subuh, saya akan bergerak terus ambil pelajar-pelajar apa semua. Dan saya kira transporter kepada anak-anak rumah amal kasih harmoni lah. Dan di waktu malamnya pengasihan-pengasihan kerohanian seperti mengajinya, tazkirah-tazkirah dan pendekatan yang lagi akrab kata orang dengan anak-anak ni. Bila saya melihat apa yang Bukhari buat di rumah ni, mengajar anak-anak yatim, tolong buat kerja gotong royong dan sebagainya, dan dapat tahu juga Bukhari ni buat kerja amal, saya rasa macam bukan sebarangan remaja yang boleh buat macam ni. Yang saya tahu remaja di luar sana ada yang kegiatan diorang yang lain, tak seperti yang yalah yang saudara Bukhari buat lah kan. Mana satu benda yang cukup hebat. Apa pendapat Bukhari mengenai kenapa kita harus berbakti kepada agama, keluarga, masyarakat dan negara? Macam berbakti ni datangnya daripada diri kita sendiri jugalah. Kita perlu berbakti ni bukan perlu tapi kita harus. Sebab dia menjadi kewajipan kita untuk menunjukkan sebagai kita ni adalah khalifahnya. Ya. Sebab kita di bumi ni, sebab tidak Tuhan ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahnya. Betul. Jadi kita ni sebagai khalifah Allah, wakil kepada Tuhan untuk masyarakat di dunia ni. Jadi itu yang tugas kita di dunia ni adalah untuk memimpin diri kita, keluarga kita dan dengan izin Tuhan masyarakat sekeliling kita. Anak-anak kat sini banyak membantu dan mencorak kita sendiri sebenarnya. Dan banyak membantu mencorak diri saya. Di samping tu dengan anak-anak ni juga memberi saya kekuatan dan ketenangan yang ada dalam mereka tu dapat dikongsikan kepada saya. Dulu kira prinsip saya sering berubah-ubah. Tapi sekarang hanya satu je prinsip saya. Tuhan adalah modal hidup bagi diriku dan dunia ini hanyalah jabatan untuk menuju ke akhirat. Kami harapkan dengan apa yang telah kami paparkan kepada anda sebentar tadi mampu menyuntik inspirasi kepada anda di luar sana. Dan menjadi panduan kepada remaja yang bakal mengharungi perjalanan hidup yang masih panjang. Dan sampai di sini sahaja bersama saya Faizal dan saya Nadia. Semoga bertemu lagi di episod yang akan datang. Pastikan anda sentiasa fokus, inspirasi, karisma, remaja VK. Bye.